Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 30 September bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Mesyuarat 5 pemimpin tertinggi UMNO atau disebut sebagai Top 5 dilaporkan sedang berlangsung. Mesyuarat Top 5 UMNO itu dikatakan akan membincangkan persiapan dan tarikh pilihan raya umum ke-15. Mesyuarat itu turut dihadiri oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob selaku naib Presiden Parti. Perkara itu dikongsikan oleh seorang lagi naib Presiden UMNO, Muhammad Khalid Nordin di akaun Facebooknya. Turut dimuatkan adalah gambar kelima-lima mereka sedang bermesyuarat. Selain Ismail Sabri dan Khalid, mereka yang hadir pada mesyuarat yang berlangsung di PWTC itu adalah Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, timbalannya Muhammad Hassan dan seorang lagi naib Presiden Mazhir Khalid. Perjumpaan ini dipercayai bagi membincangkan berkenaan PRU15 sebelum mesyuarat khas Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO berlangsung malam ini. Petugas media telah mula berkumpul di Menara Dato' On PWTC sejak 2 petang tadi. Lebih baik menahan kemarahan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi daripada mengundang kemarahan alam. Demikian kata pengerusi DAP Lim Kuan Eng yang memberi peringatan kepada Ismail Sabri Yaakob. Ia berkenaan dengan 5 pemimpin tertinggi UMNO yang dijadualkan bermesyuarat malam ini untuk membincangkan tarikh pilihan raya umum ke-15. Dalam satu kenyataan, Lim mengingatkan Perdana Menteri itu bahawa dia berkhidmat untuk 32 juta rakyat Malaysia dan bukan sahaja untuk UMNO. Justru sebarang keputusan yang diambil mesti mengutamakan kepentingan dan keselamatan rakyat berbanding kepentingan politik sempit UMNO yang mementingkan diri sendiri. Kata ahli Parlimen Bagan itu lagi, kerajaan mempunyai tugas asas untuk memastikan pengundi dapat turun mengundi dengan selamat dan bukannya perlu mengharungi banjir. Sebelum ini, Zahid berterusan mendesak supaya pilihan raya awal diadakan meskipun terdapat amaran kemungkinan banjir kilat semasa musim tengkujuh. Pengkritik menyifatkan tindakan terdesak oleh ahli Parlimen Bagan Datuk itu untuk mengelakkan diri daripada pertuduhan yang dihadapinya di mahkamah. Berita seterusnya, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mengemukakan usul kepada Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun hari ini. Ia bagi membincangkan masalah ekonomi yang melibatkan krisis kenaikan harga barang dan kejatuhan ringgit. Menerusi satu hantaran di Facebook, katanya perkara itu perlu disegerakan kerana kedua-dua isu berkenaan telah memberi kesan kepada rakyat. Beliau berharap usul tersebut mendapat pertimbangan sewajarnya dari Speaker. Selasa lalu, Anwar berkata dia telah mengutus surat kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengkesannya membawa usul perbahasaan masalah ekonomi negara pada sidang Dewan Rakyat minggu depan. Ringgit menjunam ke paras terendah dalam tempoh 24 tahun berbanding dolar Amerika. Sementara itu, pelbagai faktor termasuk kejatuhan nilai mata wang dan perang di Ukraine telah memberi kesan berpanjangan terhadap harga barang. Sidang Dewan Rakyat akan bermula Isnin depan dengan usul kerajaan menjadi keutamaan pada minggu pertama persidangan. Bekas pembantu penyelidik kepada Anwar Ibrahim, Muhammad Yusof Rother, telah merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Mahkamah itu sebelum ini menolak permohonannya untuk membatalkan beberapa perenggan dalam pernyataan, pembelaan dan tuntutan balas Presiden PKR itu. Peguam Mahajud Singh yang mewakili Muhammad Yusof berkata, pihaknya telah memfailkan rayuan berhubung keputusan itu di Mahkamah Rayuan pada 28 September. Permohonan itu adalah berhubung saman dikemukakan Muhammad Yusof pada 14 Julai 2021 mengenai dakwaan berlaku serangan seksual terhadapnya di kediaman ahli politik tersebut. Anwar selaku defendant kemudian memfailkan saman balas terhadap saman dikemukakan Muhammad Yusof. Dalam pernyataan tuntutannya, Muhammad Yusof selaku plaintiff mendakwa serangan seksual itu berlaku pada 2 Oktober 2018 di kediaman Anwar di Segambut. Muhammad Yusof yang meletak jawatan pada 24 Jun 2019 berkata,
satu laporan polis telah dibuat terhadap Anwar pada 7 Disember 2019. Jabatan Peguam Negara kemudian mengeluarkan kenyataan bahawa tiada bukti yang mencukupi untuk mendakwa Anwar. Kita ke perkembangan berikutnya. Majlis Bandaraya Shah Alam menafikan Datuk Bandar Shah Alam, Zamani Ahmad Mansur, ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sebaliknya, Zamani hanya dipanggil oleh SPRM bagi membantu siasatan terhadap tender projek Tebatan Banjir pada petang Rabu. MBSA dalam satu kenyataan turut menafikan Zamani dibebaskan dengan jaminan RM50,000 oleh seorang penjamin. Menurutnya, Zamani kemudiannya kembali melaksanakan kerja seperti biasa di pejabat pada Khamis. MBSA juga menegaskan bahawa pihaknya akan sentiasa sedia memberikan kerjasama sepenuhnya bagi membantu melengkapkan siasatan dengan SPRM. Media semalam melaporkan SPRM berjaya membongkar satu kartel yang dipercayai memonopoli tender projek di MBSA. Ia susulan serbuan di pejabat pihak berkuasa tempatan PBT itu pada Ahad lepas. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, setakat ini 9 individu termasuk beberapa kaki tangan MBSA dan seorang pegawai kanannya ditahan bagi membantu siasatan. Ejen kosmetik yang diculik sekumpulan lelaki dari kediamannya di Kelantan pada 13 September lalu berjaya diselamatkan. Lokasi kedudukan mangsa berjaya dikesan hasil bantuan dan kerjasama erat antara pihak berkuasa Thailand dan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Dalam satu kenyataan semalam, Ketua Polis Negara, Akri Sani Abdullah Sani berkata, perkongsian maklumat dan perisikan berjaya mengenal pasti lokasi keberadaan wanita itu di Thailand. Katanya dalam kes ini, seramai 7 lelaki tempatan ditahan di sekitar Kelantan, Selangor dan Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Ketua Polis Kelantan Muhammad Zaki Harun berkata, mangsa yang telah dibawa pulang ke tanah air semalam masih berada di Kuala Lumpur dan dalam keadaan baik. Sebelum ini, media melaporkan dalam kejadian itu, mangsa Rosna Zirah Muhammad Naim, 36 tahun, dilarikan sekumpulan lelaki daripada kediamannya di Tumpat, Kelantan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.